Baik, kita ke Bumi Kenyalang. Keutamaan pembangunan infrastruktur di kawasan utara negeri itu antara fokus dari Sarawak hari ini. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Baik Azam, terima kasih. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng merupakan antara delegasi rombongan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Republik berkenaan hari ini. Pejabat Premier Sarawak dalam satu kenyataan media berkata Datuk Patinggi Abang Johari berlepas ke Singapura dari Bintulu petang semalam. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyertai Datuk Seri Anwar mengadakan kunjungan hormat terhadap Presiden Singapura Halimah Yaakob. Petang ini, Premier Sarawak menjadi antara pemimpin Malaysia bertemu dengan diaspora Malaysia di Republik itu pada jamuan minum petang. Rombongan Premier turut disertai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan akhbar semalam berkata, lawatan Perdana Menteri ke Singapura adalah atas jemputan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pembangunan infrastruktur asas di utara negeri ini adalah menjadi keutamaan Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata ia meliputi pembinaan jalan raya, jambatan, bekalan air dan elektrik serta telekomunikasi selain infrastruktur pendidikan dan kesihatan. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan ini termasuk beberapa projek jalan raya seperti Lebur Raya Pesisir Utara dijangka dilaksanakan tahun ini. Satu daripadanya ialah the Northern Coastal Highway ini. InsyaAllah kita akan mulakan pada tahun ini. Dan kita juga sudah mendapat persetujuan daripada Kerajaan Brunei. Sarawak Link Road juga akan dilaksanakan. Fasa pertama sudah dalam pembinaan semasa ini dan ini akan kita teruskan. Dan begitu juga jalan yang menghubungkan terus ke sempadan di antara Sarawak dengan Indonesia juga dalam perancangan kita. Bahkan katanya ini termasuk pembinaan jalan susur, jalan luar bandar dan jalan kampung. Manakala projek jambatan katanya dijangka dilaksanakan serentak dengan pembinaan jalan raya kerana ia merupakan laluan utama. Selain itu, penyambungan bekalan elektrik melalui sistem grid yang dijangka siap pada tahun depan melengkapkan keperluan bekalan elektrik di Limbang dan Lawas sekaligus berupaya memperluas bekalan tersebut di kawasan di luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri perayaan Tahun Baru Cina di Limbang. Baik, Kerajaan Sarawak memperuntukkan dana berjumlah 1.5 bilion ringgit kepada Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak yang juga pengerusi GKCDA, Datuk Roland Sagawiin berkata dana yang disalurkan itu adalah untuk pelbagai pembangunan di 9 kawasan di bahagian Kuching dan Serian. Menurut Datuk Roland, antara kawasan tersebut adalah Tanjung Datu, Opar, Tasik Biru, Serembu, Mambong, Tarat, Tebeduk, Bukit Semuja dan Kedup. Jelasnya agensi tersebut merupakan antara strategi Kerajaan Sarawak untuk mempercepatkan pembangunan di negeri ini, terutamanya melibatkan kawasan di Kuching dan Serian. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Tarat Mini Lab Greater Kuching Coordinated Development Agency di Serian. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat memberitahu penganjuran mini lab tersebut adalah untuk mengumpul idea dan pandangan dalam memastikan usaha yang lebih bersepadu untuk pembangunan yang strategik di kawasan Tarat. Tambah beliau, fokus utama dalam mini lab itu adalah pembangunan rakyat dengan para peserta diberi peluang untuk memberi cadangan projek atau program yang sesuai dilaksanakan di Dun Tarat. Mini lab tersebut melibatkan jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri di bahagian Serian, ahli-ahli majlis, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum di kawasan Tarat.
Penduduk khususnya di rumah-rumah panjang digesa agar sentiasa menjaga keselamatan rumah panjang mereka bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku termasuk bencana kebakaran. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayyan memberitahu langkah tersebut penting termasuk memastikan penyambungan elektrik di rumah panjang dilakukan mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Datuk John Siki mengingatkan penduduk rumah panjang agar tidak menggunakan wayar yang salah dan tidak bersesuaian kerana ini akan boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Mangkung Tiang Rumah Michael Cina di Kakus. Rumah panjang Michael Cina telah musnah dalam kejadian kebakaran pada tahun 2015. Melalui inisiatif Kerajaan Sarawak, rumah panjang itu telah mendapat bantuan ihsan kebakaran untuk pembinaan rumah panjang baru. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus turut mengumumkan peruntukan projek kerja luar bandar MRP sebanyak 10,000 kepada Biro Wanita serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Michael Cina untuk mengurangkan beban dalam membeli barangan keperluan bagi rumah panjang mereka. Turut disampaikan juga cek MRP sebanyak 15,000 kepada Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Tatau dan Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta. Sementara itu, Datuk John Siki turut mengumumkan projek MRP kepada 10 JKKK rumah panjang dengan keseluruhan berjumlah RM400,000 dengan separuh daripada dana itu adalah di bawah peruntukan beliau, manakala sebahagian lagi adalah di bawah peruntukan Ahli Parlimen Selangau. Penganjuran pertandingan bot laju terbuka anjuran Jawatankuasa Limpa Kupinang mendapat sambutan yang menggalakkan. Ketua Kampung Limpa Kupinang, Simat Zaman Sapar memaklumkan pertandingan itu diadakan secara terbuka yang melibatkan peserta daripada bahagian Limbang termasuklah wilayah Persekutuan Labuan dan negara jiran Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pada tahun ini kita berjaya lagi mengadakan acara bot laju di Kampung Limpa Kupinang. Pada tahun ini banyak penyertaan pada kali ini daripada negara jiran Brunei Darussalam, negara Labuan, Persekutuan Labuan dan sebelah Sepitang, Lawas, Awat-Awat, Sundar. Pertandingan bot laju tersebut merupakan salah satu aktiviti sukan air bagi penduduk di Limpa Kupinang dan ianya merupakan aktiviti tahunan. Bagi beberapa peserta yang ditemui pemerintah menyambut baik penganjuran program tersebut. Sangat berpuas hati lah sebab dapat turut serta dalam pertandingan bot laju yang dianjurkan di Limpa Kupinang. Kami harap juga lepas ini kami boleh buat acara tersebut secara sebegini di kampung kami sendiri lah, di tempat kami di Lawas. Kami sangat beruntung mewakili dari daerah Brunei mengikuti acara tersebut. Kami mengucapkan ribuan terima kasih daripada tim Gemilang Raja Kerabau Racing Team. Brunei siap. Jadi apabila benda ini diadakan di daerah kita sendiri, memberi peluang kepada orang-orang di Limbang untuk dapat merasakan perayaan ini bersama-sama seperti di daerah-daerah lain. Jadi kita berharap program ini dapat dilaksanakan setiap tahun lah. Itu permintaan kami. Pertandingan yang berlangsung selama 2 hari itu diisi dengan pelbagai aktiviti dengan 20 acara terbuka yang dipertandingkan termasuklah merebut Piala Pusingan dan Raja Pecut. Selain pertandingan bot laju turut diadakan aktiviti gerai jualan makanan dan minuman yang disertai oleh penduduk di kampung Limpa Kupinang, Limbang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih.